أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والشكر لله على نعمة الإيمان والإسلام والإحسان. Berkata Tuan Pengarang Iman Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sehingga katanya pada muka surat 159. 160. 160. Kemudian naik pula malaikat hafazah. Itu ni. Keenam tersebut lalu kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amalan seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara'. Baginya amalan itu bunyi, yakni maksud bunyi zikir. Hebat amalan ni. Dia kata amalan ni malaikat hafazah ambil amalan seseorang, semayang dia, puasa dia, nafkah dia, jihad dia, wara' dia. Apa? Dah sama je Yawi tau. Cek mula. Kemudian dia kata, di mana? Tu ni. Kemudian amalan dibawa oleh malaikat hafazah tu bunyi zikir subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Amalan tu sendiri berzikir. Hebat kan? Bukan kata dia berzikir. Semayang dia malaikat bawa semayang, malaikat bawa puasa, malaikat bawa jihad, malaikat bawa wara' yang ada dalam diri dia. Sedangkan belah-belah bawa nak naik ke langit, amalan tu belah-belah naik, belah-belah berzikir. Maka seperti bunyi lebah. Zikir lagu mana? Seperti bunyi lebah. Bunyi zikir tak ramai-ramai. Dan baginya amalan tersebut lagi cahaya. Seperti cahaya matahari, malaikat tangan Allah. Cahaya amalan ni. Hebat amalan dengar zikir, dengar cahaya. Dengan indahnya nampak amalan dia buat ni. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3,000 orang malaikat. 3,000 orang malaikat. Bukan kata malaikat hafazah seorang je bawa.
3,000 malaikat escort pula amalan tu. Duk ramai duk pakai escort polu amalan tu ikut. Maka lalu mereka telah berhasil membawa sehingga sampai ke pintu langit yang ke-7. Bila sampai langit pertama, terbuka. Sampai langit kedua, terbuka. Sampai langit ketiga, terbuka. Sampai langit yang keempat, buka. Kelima, buka. Enam, buka. Lalu amalan yang terakhir, sampailah kepada langit yang ke-7. Dulu kabur mana ni? Langit pertama, bila sampai amalan berikut, iaitulah orang ni tak wajib mengupas. Lepas langit yang pertama. Lalu naik yang kedua. Mana? Amalan orang ni, dia tidak mencari keuntungan dunia. Lepas langit yang kedua. Dan amalan naik pada langit yang ketiga. Dia tidaklah mana? Dia kata amalan dia tu tidak ada takabur. Ngupak kat orang pun tidak. Dan juga buat ni ikhlas, mana kata buat bukan kerana dunia. Dan dia pula amalan dia tidak ada berasa sombong dengan amalan. Dan naik pun nak langit yang keempat. Maka amalan sana itu tidak ada. Mana daripada ujub tak berasa heran, tak sepelik dengan amalan yang dia buat. Dan naik pun pada langit yang ke berapa? Langit yang kelima. Maka amalan orang ni tidak ada mana sifat hasad, sifat deki pada orang. Naik pula langit yang keenam. Mana amalan orang ni, mana tidak ada amalan riak. Riak tak ada. Orang ngopak orang tak ada. Mana kata takabur tak ada, buat kerana dunia pun tidak, buat kerana Allah Ta'ala. Dan lagi pula dia ni mana kata tidak ada hasad deki. Comel lah amalan ni. Lalu bila naik amalan tersebut pada langit yang ke-7, maka lalu malaikat pun. Mana bila sampai kepada langit yang ke-7, berhasillah membawa sehingga sampai ke pintu langit ke-7. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit yang ke-7. Sampai gate kat pintu langit ke-7 tu, malaikat hok jaga gate tu sekat. Dia kata berhenti kamu wahai hafazah di sini. Dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya. Dan tutupkan atas hatinya. Dia kata ambil amalan ni, rasa naiklah lain ke-7, dia ambil, dia lepas macam kain buruk kepada orang tersebut. Malaikat kejut. Dok menasabah ni. Amalan semayang dia, puasa dia, nafkah dia, jihad dia, warak dia ni. Macam mana kata berzikir lagi, dengan bercahaya macam matahari. Tiba-tiba sampai langit yang ke-7, malaikat yang jaga ke-7 suruh pukul. Sebab apa pula? Apakah yang menyebabkan terhalang amalan dia ni? Maka mencari lalu dia pun. Maka akulah malaikat zikir. Zikir di sini bermakna mencari sebutan. Iaitulah seseorang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut oleh orang lain. Dia tidak rajin mengupat orang. Dia tak rajin hasad deki orang. Dia tidak ada takabur. Dia tidak ada buat kerana dunia. Tapi saja apa dia? Dia buat amalan kerana tujuan nak suruh orang sebut-sebut. Dia berjihad supaya orang sebut. Maka aku akan memalingkan amalan orang yang riak dari sampai kepada Tuhannya. Ia beramal bukan mencari keredaan Allah Ta'ala, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha. Dan supaya disebut di kalangan para ulama. Dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Dia belajar ilmu sampai pergi Mesir, sampai pergi Jordan, sampai pergi jauh. Sebab apa? Bukan kerana nak cari redha Allah Ta'ala, supaya nak gelora. Sebab apa? Allah Ta'ala Al-Azhar. Ini tu.
Nak gelar orang dia nak. Mana kata apa? Nak nama supaya ada sebutan pada orang. Tak. Orang kata jangan main ni. Al-Azhar ni. Tak. Orang panggil ni orang hebat ni. Sudah habis. Tak. Hak lama ni pergi cari habis duit beribu-ribu. Tidak ada sedikit pun pahala di sisi Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana dia mencari keredaan manusia. Bila amalan, walaupun comel dia semayang, Allah akan tengok dia semayang ni. Tak beza semayang dia dengan kita. Semayang dia betul-betul ikut apa hak ulama khabar itu, betul-betul apa yang diajar oleh Nabi SAW. Tapi tujuan dia apa? Bukan nak memperbaiki semayang. Bukan nak memperelokkan semayang, tetapi tujuannya supaya orang puji dia. Allah, orang puji dia pun suka sengih. Nak orang suka dia, orang puji dia. Tu. Lalu dia kata, tetapi hanya tujuan supaya mendapat tempat pada para fuqaha. Ulama kata kalau nak belajar dengan dia lah. Supaya disebut di kalangan para ulama dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Nak apa? Nak supaya nama dia sebut. Dah orang kata mana duk mana? Oh duk dungu. Dah kenal dak abang ni. Tu contoh dah. Misal dah. Kenal dak ni? Tapi dak gitu sini ikhlas sungguh ni. Abang itu contoh kita royak ni. Kenal dak orang ni? Oh dia kata kenal. We orang ingat belaka nama sikit-sikit. Tu contoh dah. Maka tujuan tu habis. Tapi kalau dia buat kerana Allah Taala orang sebut ke orang sebut ikut dia. Sebab itulah menyebut oleh iman di dalam kitab iaitulah penawar bagi hati Syekh Qadir Mandili rahimahullah ta'ala sebut punca penyebab daripada berlakunya riak yang pertama salah satunya ingin kepada pujian. Ingin pada puji. Nak orang puji, nak orang sanjung, nak orang hormat. Jangan main kalau orang gila puji ni. Orang dah gila puji kau. Kalau orang dak puji pula tengok masa muka catung. Apa masa muka ni? Orang dak puji dia sabar pun. Maka dia kata apa? Ingin kepada puji. Maka bila dia buat amalan kerana nak orang puji dia. Dan lagi pula katanya kerana setiap amalan yang tidak ada ikhlas, Allah Ta'ala menyuruhkan supaya tidak membiarkan amalan orang yang riak ini melintasi aku. Jangan main. Sifat riak ni, dia boleh terhalang orang ni daripada amalannya diterima oleh Allah Ta'ala tersekat. Tak, mana kata amalan tu tergantung. Tergantung sekat tak terima. Dah lama ni duk bangun tengah malam tahajud. Duk buat berzikir semua, duk baca Quran semua, mari berdengar semua, buat amalan baik. Maka tidak ada bahagian sikit apa. Sebab apa? Dia buat kerana ingin puji. Bukan salah di amalan, salah di niat. Salah di tujuan. Amalan comel amalan. Dah amalan berzikir bagus. Dah amalan menuntut ilmu. Nabi kata utlub ilma ila lahmil mana daripada buaya hingga ke liang lahat. Nabi suruh menuntut. Nak comel. Bukan di pahala Allah Ta'ala. Tapi apabila hasil tujuan dia cari ibadat, bukan kerana Allah Ta'ala, maka terhapus. Ni kira orang ibadat. Kalau orang rajin ibadat, cakap tu. Tu mimbabi aula lagi lah. Ni setara orang buat ibadat. Bila ada ikhlas, riak. Maka dia kata, kerana setiap amalan yang tidak ikhlas adalah riak. Dia lawan tu. Bila tak ikhlas, maka riak. Bila riak, tak ada ikhlas. Ia berlawanan. Dua perkara ni tak boleh beripung. Dia kata kita walaupun riak ada ikhlas juga, tak ada. Dia macam pendek panjang. Bila kata pendek, tak ada panjang. Bila kata panjang, tak ada pendek pada diri perkara. Dua perkara berlawanan, ia tidak boleh beripung pada satu perkara. Tak boleh beripung. Macam orang cakap, bunyi rumah mamak ada tak rumah? Baik, bunyi senyap. Nak faham ke mana, Bok? Bunyi senyap rumah ni tu. Tak? Kita pun kepala kan bunyi senyap. Bunyi senyap. Dia kata lah terima lah. Bunyi senyap mana boleh duduk sekali. Kalau nasa bunyi ke senyap. Tu. Dia kata senyap. Senyap ada orang. Tak?
Kalau bunyi, ada orang. Mana kata mesti salah satu. Kalau orang cakap bunyi senyap, pelawak dia ni cakap. Tak, sebab benda tu tak boleh beripung kan. Tu. Lepas tu lah dia kata, maka bila sebut orang riak, maka tidak ada ikhlas dalam diri dia. Tak. Dia segala orang panggil amalan hak terhijab ni bukan amalan zahir ni. Amalan yang berkaitan dengan hati, dengan qalbu. Nah, semua yang dicerita oleh Imam Ghazali, oleh hadis Nabi tentang amalan yang terhijab semua berkaitan dengan qalbu. Nah, amalan sama belaka, zikir, baca Quran, semayang, puasa, jihad, warak. Dah Allah belaka tu. Dah berapa sama belaka amalan, berapa hak ni jadi terhijab langit pertama, hak ni berapa langit kedua, hak ni lama ketiga, keempat, kelima, ketujuh, berapa. Dia berkaitan dengan qalbu, dengan hati. Nah, bila hati tu tak betul, walau amalan comel secara mana pun tak diterima oleh Allah Taala. Nah, sebab itulah pentingnya mana kata hati tu, qalbu tu. Sebab Allah Taala, Allah tempat tiliknya Allah Taala pada hamba, iaitulah qalbu, hati seseorang. Nah. Dan lagi pula katanya, kemudian naik pula malaikat hafazah, membawa amalan seorang hamba. Amalan itu berupa semayang. Sama je. Semayang, zakat, sapahur, sapa nisab keluar zakat. Semayang 5 waktu dok aja tinggal. Tak, semayang sunat lagi. Bagusnya. Dan juga puasa hak wajib buat, puasa sunat buat. Dan mengerjakan haji. Tak, duit ada pergi buat haji. Dan umrah, tahun sekali pergi buat umrah. Tak, patang ada duit buat umrah. Patang ada duit buat umrah. Bagus. Dan akhlak yang mulia, Allah perangai pun comel, cakap lemah lembut, reti jaga mana kata. Tak, adab-adab dalam Islam buat belaka. Tak. Lalu dia kata, dan banyak berdiam dari perkara yang tidak berguna, banyak diam diri. Tak, cakap juga tapi cakap benda penting je. Benda yang tak penting je tak cakap. Senyap. Tak. Panggil orang warak ni, warak tarku syubhat, tinggal benda-benda syubhat. Comel amalan ni. Dan banyak berzikir, mulut bunyi sama subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, la ilaha illallah, bla bla duk saja. Orang lain duk buat, dia duk berzikir. Bagus. Maka dia kata, amalan hamba ini diusung oleh para malaikat menjaga 7 petala langit. Bukan escort, pakai usung. Tak, macam orang dulu-dulu kan, raja dulu-dulu kan ni. Raja dulu-dulu nak bagi istana ni orang usung. Bukan usung belaka. Usung-usung naik hormatnya. Maka amalan orang ni, mana malaikat 7 petala langit, hak duk jaga 7 pintu langit ni, escort sekali orang ni. Duk amalan dia ni, duk akad ni. Maka lalu dia kata, diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit sehingga mereka melintasi segala halangan. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, lepas belaka. Goblok pun langgar je. Tu. Tak kira tak ada dah. Mana tengok dia tu bakal lepas dah. Tak banyak soal dah. Mana dia bagusnya amalan dia ni. Maka lalu dia kata, sehingga melintasi halangan dan sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Amalan ni siapa semua Tuhan. Amalan orang ni siapa semua Tuhan. Siapa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala. Malaikat 7 langit ni pakat berhenti depan Tuhan. Dan bersaksi dengan keikhlasan. Kata, ya Rabbi, kami bersaksi, kata amalan orang ni betul-betul ikhlas kerana-Mu ya Allah. Bukan kata orang dia, orang kata dia ikhlas. Malaikat jadi saksi amalan ni betul-betul ikhlas ya Allah. Dan lagi pula dia kata, dan kebaikan amalan tersebut. Amalan ni betul-betul comel. Memang kami nampak amalan ni betul-betul terbaik. Tidak ada perkara dah nak menyebabkan amalan tak diterima. Maka lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat.
Allah Ta'ala kata, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hamba-Ku ini. Kamu ni aku bagi tugas untuk jaga amalan hamba-Ku. Dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Mu tahu mana kata dia ikhlas? Kata, wahai malaikat, tahu mana kata amalan orang ikhlas? Bahawasanya kamu ni aku bagi mu tugas untuk jaga amalan je. Ambil gato, jaga, tolong pegang je. Nah, mu nak hukum tak boleh, mu tahu mana kata bahawa orang ni amalan ikhlas. Sedangkan segala isi hatinya kamu tidak mengetahui. Aku lebih tahu mendihok dalam hati hamba. Maka ia kata Allah Ta'ala sebenarnya orang amalan hak mu fikir ni, 7 malaikat pada langit ni tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Allah, dia buat amalan ni bukan kerana aku. Tak. Dia buat amalan ni bukan kerana aku. Ia hanya menghendaki mana sesuatu yang lain daripada aku. Oleh kerana itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Allah Rabbi. Tuhan kata dia buat amalan ni bukan kerana aku, tapi kerana tujuan lain. Tujuan dia? Tujuan kerana nak lain daripada Allah Ta'ala. Tak, sebab ikhlas betul-betul, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Buat amalan kerana Allah Ta'ala. Tidak berhajat kepada suatu apa perkara pun. Maka lalu para malaikat tadi berkata, bila Allah Ta'ala laknat amalan orang tersebut, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Dah kalau Tuhan laknat, kami pun laknat jugalah. Nak kami pun melaknat akan amalan tersebut. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisi 7 pelangit. Lalu mendengar sabda Nabi SAW ini. Nah, lalu dia kata, mendengar sabda Nabi SAW ini, lalu Mu'ah pun menangis. Lalu Mu'ah dengar Allah, bimbang, takut. Kalau Allah jadi gini amalan. Amalan comel dah. Duk jihad, duk dengan para alim ulama, duduk dengan orang soleh-soleh bagus dah. Tetapi bila amalan ni tidak ada ikhlas Allah Ta'ala, maka amalan ni dilaknat. Mana kata amalan betul-betul diterima, itulah ikhlas. Allah nak dapat ikhlas ni. Tak, bukan mudah. Payah juga ikhlas ni. Tak. Sebab itulah dalam kehidupan manusia, dia kena mujahadah. Tak. Dia kena melazimi dengan mana mendekatkan diri, kena membersihkan hatinya daripada segala sifat-sifat yang tercela. Lalu dia kata, dan kata Mu'ah, bila Mu'ah dengar Nabi kata gitu, lalu menangis. Seraya berkata Mu'ah, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang aku adalah Mu'ah ni, sahabat kamu. Hamba Allah Ta'ala yang biasa, yang bukan Rasul. Mana kata, ya Rasulullah, bila kamu sebut tentang hadis ni, aku jamin mu selamat daripada benda ni. Nah, buat bukan kerana manusia, buat bukan kerana dunia, buat bukan tidak ada hasad, tidak ada ujub, tidak ada perasaan sombong. Padamu aku jamin tak ada pada Rasulullah. Kerana kamu ialah hamba yang maksum, yang terpelihara oleh Allah Ta'ala daripada dosa. Ada pun aku ya Rasulullah. Nah, tak macam kamu. Boleh jadi aku ni terjerumus daripada perkara yang disebut. Allah bimbangnya ya Rasulullah, ke mana ni? Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera ya Rasulullah? Nak boleh ikhlas betul-betul payah ya Rasulullah. Tak tahu nak ikhlas ke mana ni buat amalan. Nah, lalu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Nah, supaya nak selamat kamu daripada segala perkara yang aku sebut, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Dia kata kalau mu nak selamat, mu ikut aku. Ikut sunnah aku, ikut jalanan aku, walaupun amalan tu sedikit. Tak banyak pun apa, sedikit apa dah. Ani mu ikut aku dengan istiqamah. Lalu wahai Mu'az,
Allah Nabi kata, wahai Muaz, yang pertama jaga lidahmu baik-baik. Nabi kata, nak pelihara daripada segala perkara hak Nabi sebut, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran. Pertama. Tak. Nabi kata, jaga lidahmu daripada mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, yakni daripada golongan ulama. Lidah walau beci tak berakhir secara mana pun, jangan menghina ulama. Jangan mu caci maki ulama. Nak, kalau nak selamat. Nak, bahaya. Nak, sebab itulah orang ini ulama, maka hidup dia tak aman. Hidup dia mana kata tidak akan sentosa daripada musibah Allah Taala. Dan kan Nabi kata jaga. Sebab apa? Tiap-tiap orang yang mulut dia sentiasa dengan Al-Quran, maka Allah Taala akan pelihara orang ni. Nak. Dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka. Nah. Jangan kata, ulama belaka waktu tubik atas dia belaka. Tak, dosa dia bukan dosa kita ikut dia lah. Tak, jangan. Dia kata, segala dosa hendaklah kamu tanggung sendiri. Jangan kamu nak salah dengan ulama tu. Ulama tu waktu tubik. Tak, maka dosa atas dia belaka lah. Kita tak ada dosa. Tak, Nabi kata jangan. Tak, hendaklah kamu pertanggungkanlah segala dosamu atas kamu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu atas mereka, atas orang yang membaca Al-Quran. Dan jangan engkau menganggap dirimu bersih. Nak selamat, jangan berasa kita ni bersih. Nah, seperti mana perkataan Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajuk Arifin. Nah, dia kata harus merasa pandai, jangan merasa pandai. Harus pandai merasa. Nah. Jangan kita berasa kita lebih, maka kita kena pandai rasa. Rasa mana? Rasa kita ni banyak dosa dengan Tuhan. Rasa kita ni banyak salah dengan Allah Ta'ala. Rasa kita banyak kurang dengan Tuhan. Jangan kita berasa kita ni bijak. Kita bijak, kita hebat, jangan. Tak. Apa panggil kalam hikmah daripada seorang Syekh Mursyid. Dia kata, harus jangan merasa pandai, tapi harus pandai merasa. Nah, kalau orang yang rasa pandai kau ni, orang panggil orang bila rasa pandai buat bijak lah. Contoh kalau dalam bidang, ikutlah bidang apa pun. Kalau bidang buat rumah, dia tak pandai tapi berasa dia pandai. Nah, tak kena nak kritik orang rumah. Tak kena tiang belok. Kalau buat game ni memang rutuh rumah. Padahal dia tak pandai pun. Kita orang senyap ni, orang buat ni, tukang puluh-puluh tahun dah. Kata kepala main dengan dia ni. Awak memandai, awak bijak. Sebab apa? Sebab berasa dia pandai. Tapi kalau orang pandai berasa, dia tengok, perhati, gini buat tu. Nah, dia perhati, tilik, merenung. Dia kata, malu, rasa tak kena, dia pun beki sikit. Tu. Sebab tu dia kata, bila orang berasa diri, merasa, mana kata pandai merasa, maka orang ni berjaya lah. Mana? Berjaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, diampun dosanya dengan Allah, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi pula dia kata, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka. Bila orang tanya, dah guana dolah tu dolah dak pakai contohnya, dak hina. Dak pakai, dak jadi kerja kalau dia. Kalau dia dengan kita, buat kita lagi ya. Dah. Nak buah situ. Nak buah, nak royak dia bagus. Tu. Kalau dia cela orang, dalam masa dia puji diri sendiri. Tu. Nah. Kata uduh orang ni, tak boleh buat kerja. Tak menda kau. Nak belajar saja amal pun tak. Baik kita lah. Walaupun nak kata kurang dengar pun tapi beramal. Jugalah tu. Mana hina orang, mana sama memuji diri sendiri. Ni bahaya penyakit ni Nabi kata. Nah. Dan lagi pula Nabi kata, dan jangan engkau campurkan urusan dunia dalam urusan akhirat. Puan ni. Urusan dunia jangan campur dengan urusan akhirat. Yang ni bila mu cari akhirat, jangan niat kepada keduniaan. Tak.
Bapa semayang. Bapa pula jadi orang ni, bapa orang panggil buat ibadat ni. Nak orang hormat kita, kat orang panggil lah makan nasi pulut duriang. Contohnya. Wa amala kerana nak kepada dunia, jangan Nabi kata bahaya. Tak. Bukan boleh hilang separuh daripada agama bagi orang mana yang mengharapkan balasan daripada dunia tersebut. Jangan campur. Tak. Urusan dunia. Jangan campur dalam urusan akhirat. Dan jangan engkau menyombongkan diri dalam majlis. Mana menyombong diri? Duk tengah dalam majlis ramai-ramai orang duk mesyuarat, orang duk mana kata duk mesyuarat, tiba-tiba dia bangun. Tak. Dia bangun waktu tubik hujah dia sekian. Dengar latangnya suara. Tak. Mana kata menyombongkan diri dalam majlis. Tak. Nampak tenggok, nampak takabur, nampak sombong dia tu. Tak. Bila orang kata, dia kata idea awak ni bernas. Hari ni bagus, boleh pakai. Kata dah. Nah, kalau kita tak kabar ni ada orang tak tahu benda, harap kita seorang bukan masalah belaka ni. Tu. Nah, menyombong diri dalam majlis. Nah, bukan dia kata minta maaf saya ada pendapat ni gini-gini ni. Nah, orang kata dapat pendapat dia bagus dia alhamdulillah. Kita pun kongsi gitulah. Tidak ada sombong tapi dia menyombong diri. Tu bahaya. Duduk dalam majlis bila dia boleh buat mengeluarkan satu pandangan. Bila keluar satu pandangan, bila kata Allah, dia ni benar, kita tak mikir lagi ni. Pecah kepala nak buat guana urus surat ni. Tiba-tiba buat tubik. Maka dia kata dah. Nah. Kadang-kadang mana buah kita juga orang pakai. Tu. Anak ayatnya, mana kata menyombongkan diri dalam majlis tersebut. Nanti orang ramai akan takut kepada kamu. Apa? Kerana kejahatanmu. Kerana orang pun akan takut kepadamu kerana kejahatanmu. Dan jangan engkau berbisik-bisik kepada seseorang sedang seseorang lagi itu di sisimu. Jangan suka bisik. Dah orang duk tepi duk bisik sisi. Dah kan ada orang sebelah. Jadi kata hidup bisik benda tu orang ni. Nah, kalau nak cakap panggil kita cakap jauh sikit. Sebab apa? Kerana ni pun boleh menimbulkan keburukan. Suka orang. Tak orang suka. Hidup kata kita. Tak. Hidup bisik dah kau sebelah ada orang. Tak. Hidup bisik sasar-sasar. Jangan dia tu. Dan jangan engkau membesarkan dirimu. Maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan jangan membesarkan diri. Maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan akhirat. Mana kebaikan dunia? Amalan. Tak. Orang pun tak berkat. Bila orang ni sikit-sikit puji diri sendiri. Tak. Besar diri. Takabur. Bahasa sombong dengan diri sendiri. Tak. Bila lalu jadi tokel ke, Allah tokel sombong. Tu. Tak. Anak uli tu orang muda pakai sungguh kerja ni. Tak. Kalau aku ni, dia celah pula anak buah tu. Tak. Bukan kata nak ajar. Tu. Membesarkan dirimu maka akan terputus daripadamu segala kebaikan. Orang pun pandang dah. Orang kata, biar kita malas nak kerja ni. Tak, di dunia pun. Orang pun mana? Tak payah ambil dia payah. Bahasa tak. Orang panggil kau mana kata kalau buat tak kena kau teruk dia kata blok kita. Tak. Dan juga mana kata dan segala kebaikan di akhirat, amalan akhirat. Mana? Contoh dia kata kita maya tahajud bahasa sombong dia boleh maya tahajud. Bahasa sombong dia ngaji, boleh belajar tak. Maka menyebabkan rugi di akhirat mana kata tidak ada pahala. Habis. Bila ada sombong dalam diri. Dan jangan engkau carikan pecah belah akan manusia. Jangan jadi batu api. Tak. Batu api. Saya ni molek ada gimari duk sembang. Buat kerja sekali. Lalu rasa tak puas hati orang ni. Buat kerja seumur dua orang ni. Baik sungguh dua orang ni. Gimana dua orang ni? Dia pun hari ni berasa nak buat pecah dua orang ni. Tak berasa serabut dia tengok. Dia pun jadi baca api duk cerita lah. Aku bukan dia kata. Benar dia tu bukan nak kerja sungguh pun. Apa? Saja mana kata dia ada muslihat tertentu tu. Tak. Nampak je baik depan tu sebenarnya hak duk kerja lama dia ada muslihat tu. Tak. Contoh kalau orang duk syarikat dua orang. Tak, duk kosti buat kerja lama ni. Ingat molek dengan dia tu, kosti lah. Kayak dia bahan habis, bahan kerja belaka. Tak ada sikit habuk.
Dah kan dok begitu pun dia yang melaga-lagakan orang ni bahaya. Nah, Nabi kata orang melaga orang tidak bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan lebih berat. Dan lagi pula dia kata, dan jangan engkau maka akan mencari akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Taala berfirman, wan nasyitati nashta. Ni Nabi kata. Nabi kata, Mu'adh kata, bagaimana Rasulullah? Maka inilah amalan yang disebut oleh Nabi SAW supaya dapat kita jaga, dihindarkan supaya tidak terkena mana perkara-perkara yang disebut oleh Nabi SAW tentang 7 penghalang yang menyebabkan amalan tak diterima. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, nasyitati nashta, demi yang mencari akan carinya mana? Orang yang suka pecah belah. Nah, tak kira pecah belah, laki bini ke? Nah, laki bini belah. Kita pun kata, kalau saya balik dah rumah mak tua tak kira lah, laki jahat sangat. Nah, mak tua pula masuk belah, dia kata, dah buat apa jadi gini? Allah mu cerai lah. Sudah pecah belah. Dah kan benda tu boleh selesai. Maka Allah Ta'ala kata, di akhirat orang hak begini akan dicari-carikan oleh Allah Ta'ala oleh anjing api neraka. Macam anjing berbuk, mana daging busuk. Tak, warna angin berbuk, balah cari habis. Tak. Ni bahaya ni. Ingat molek lah. Sebab itulah jangan jadi pecah belah. Tak kira lah lelaki bini pun. Tak, biasalah dalam nikah ni dia ada. Tak, mana kata Piamdi kata ni. Tak, lagikan lidah tergigit apakah pula suami isteri. Tak. Tak gitu kan? Tiba-tiba kita jadi batu api hidup pecah belah. Tak boleh sebab itulah. Dan keluarga masuk mana kata mak ayah masuk dalam rumah tangga anak habis. Ada benda rosak dah. Dah. Masuk belah pihak. Sebab tu kalau benda mungkin selesai dirilah. Selesai dirilah guana-guana pun. Dah, baik-baik sudah dah. Tu. Sebab tu. Mana ni bahaya? Dan apakah engkau ketahui wahai Mu'adh? Siapakah mereka yang mencari itu? Mu'adh bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka tu Nabi? Maka lalu Nabi jawab, itulah anjing-anjing yang garang di dalam api neraka yang akan mencari daging hingga sampai ke tulang. Dulu waktu hidup dia belaga orang jadi dok belaga, jadi pisah, jadi cerai, jadi macam-macam. Punca daripada sebab dia. Tak. Dia yang jadi batu api, dia yang dok ngasuh, dia hak panggil jadi mana kata hak duduk mana kata beri jadi pada bara api mana kau bakar. Nah, bukan memadamkan, jadi membakarkan lagi. Maka di akhir esok Allah Taala kata, mana Allah Ta'ala akan menjadikan seekor anjing bagi orang tersebut, maka dicari-carikan sehinggalah nampak tulang. Lepas tu dicatung balik, seyek pula. Gitulah sehingga habis segala dosa, mana dosa dia belaga orang. Nah, Allah Ta'ala akan bagi seadil-adilnya. Maka Mu'adh bertanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara engkau sebut tadi? Allah. Mu'adh kata, ya Rasulullah, tengok amalan ni dengar tu mudah, tapi nak buat payah Nabi. Nak buat ni payah ya Rasulullah. Ni secara Mu'adh. Mu'adh ni sahabat Nabi. Bukan Mu'adh kampung kita. Mu'adh sahabat Nabi dekat Rasulullah. Ni pun rasa bimbang, Allah Nabi siapa dia lah boleh bawa amalan ni. Kita dengar ni kata, payah juga nak buat ni. Tapi rasa bimbang juga kalau nak buat takut amalan tak terima. Maka lalu katanya, dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu? Lalu Nabi jawab, itu sebenarnya mudah bagi orang yang memudahkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang tu Allah Ta'ala buka hidayah, maka mudah. Tak ada alasan. Tak. Dan kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, maka aku tidak pernah melihat seorang yang lebih banyak baca Al-Quranul Karim daripada Mu'adh, kerana beliau faham terhadap hadis yang benar, yang besar ini. Tak.
Oh, dia kata Mu'ah ni bukan orang biasa. Bukan Mu'ah ni orang baca Quran, dia faham start daripada Fatihah sampai surah An-Nahl. Tak. Faham makna Al-Quran, faham maksud Quran. Tak. Tu tara orang baca Quran, kita orang tak baca Quran ni, baca juga Quran, ngakak kakak. Kadang-kadang ria masuk, kadang-kadang tak masuk ria. Tak. Lagilah kita kena berasa Allah bimbang takutnya, ya Allah. Tu tara Mu'ah pun berasa bimbang, kita lagilah kena bimbang. Sebab itulah kita kena cari jalan juga usahalah. Tak minta pertolongan Allah Ta'ala supaya terselamat daripada perkara-perkara yang diberitahu oleh baginda Nabi SAW. Dan seterusnya, maka hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara yang terkandung dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Itulah. Maka katanya, dan hendaklah engkau renungkan baik-baik perkara terkandung dalam hadis ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa kurang baik datang dari Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma ighfir li ummati Muhammadin, Allahumma jibur li ummati Muhammadin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu wa kullu arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.